Assalamualaikum dan selamat pagi. Kotobian Tadau Tagayu Do Keamatan dan juga Gayu Guru Gerai Nyamai kepada semua orang-orang Sabah dan Sarawak yang menyambut Pesta Keamatan dan juga Hari Gawai baru-baru ini. Okey, baiklah. Untuk kita, terima kasih kerana menonton sudi meluangkan masa anda dalam Facebook Live kami di Astro Awani dalam link @astroawani.com juga. Untuk kita bercerita hari ini adalah mudah dan juga seronok. Mungkin topik hari ini adalah cukup Malaysiakah anda, persoalan identiti dan representasi orang Sabah dan Sarawak. Bagi saya sendiri, saya sebenarnya berasal daripada Labuan. Untuk kita dan berbangsa Melayu Kedayan itu sendiri, tetapi pelbagai etnik yang kita ada sebenarnya di Sabah dan Sarawak ini, baik daripada masyarakat Iban, Kadazan Dusun, Murut, Rungus, Bugis, Bajau, dan berapa lagi Melayu, Melanau, Bidayu dan sebagainya. Tapi ini yang mungkin untuk kita ceritakan. Adakah kita sebagai selaku rakyat Malaysian itu sendiri, adakah kita memahami dan kita sebagai orang Sabah, orang Bodoh ini membawa identiti dan representasi orang Sabah dan Sarawak ini di peringkat mana-mana pun, baik di Semenanjung maupun di luar negara. Okey, tetapi untuk sesi apa orang kata link kali ini, saya tidak bersorangan. Ada tiga panelis kita akan kita bawakan. Yang pertama sekali adalah Elika Paujin yang seperti mana kita tahu cukup terkenal lantunan suara yang cukup merdu, indah semua, merupakan orang Sabah dari Tambunan, penyanyi. Selain daripada itu, kita juga ada Anding Indrawani daripada wakil kita, mungkin boleh cerita tentang orang-orang Sarawak, tetapi juga saya rasa Anding cukup terkenal dalam kalangan masyarakat atau peminat di Semenanjung juga. Dan selain daripada itu, kita ada pegawai kanan Institute of Strategic and International Studies ISIS Malaysia, juga pengasas pengarah pusaka iaitu Edinku. Terima kasih kepada ketiga-tiga Edinku, Anding dan juga Elika. Mungkin kalau kita mahu membawakan atau bersama-sama untuk kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai cukup Malaysiakah anda, persoalan identiti dan representasi orang-orang Sabah dan juga orang-orang Sarawak. Baiklah, mungkin sebelum tu ingin saya bawakan juga, tanyakan sikit Elika, sebelum ini kalau kita lihat di media sosial, ada rakan-rakan saya di Sabah yang menyambut Pesta Keamatan pada 30 dan 31, ada melihat Elika orang kata sempat pergi ke orang kata Dewan KDCA itu, yang mana kita orang bilang, orang Sabah bilang kalau Pesta Keamatan tidak datang ke KDCA itu tidak meriahlah keamatan seseorang itu kan. So Elika, bagaimana sambutan keamatan pada tahun ini, Elika? Hai. Halo, hai. Oke, untuk sambutan keamatan tahun ini kira macam meriah, disambut dengan meriah sekali di Sabah, sebab ialah kita sudah berkurung selama 2 tahun. So orang pun macam semangat keamatan tu bila kena announce sejak boleh berkumpul balik. Dan memang semangat tu memang ada lah. So Elika setiap tahun mungkin orang kata ritual ke apa memang akan pergi ke KDCA tu ke, atau celebration di rumah ke, apa ke, sempena keamatan ke atau di Tambunan ke? Ya, depends on mood juga sebenarnya, sebab kalau biasanya kalau keamatan 30 dan 31 KDCA memang akan full house. So lebih baik kita berayakan di rumah sahajalah. Kalau saya memang kalau tiada kerja kena panggil di KDCA, saya akan celebrate dengan family saya di Tambunan. Mungkin juga Elika, ada juga orang di Semenanjung, baik di sekarang yang menonton kita di mana saja mereka berada, akan mungkin faham Pesta Keamatan tu adalah hanya ada yang orang tahu dimeriahkan dengan sugandoi, tarian, pertandingan nyanyian dan juga unduk madau. Tetapi apa di sebalik Pesta Keamatan itu yang sebelum ini macam Elika memang difahamkan atau diajar oleh ibu bapa atau keluarga tentang keamatan itu sendiri? Untuk mungkin boleh kita kongsikan keamatan tu apa sebenarnya, Elika? Kalau dari kefahaman saya lah, keamatan ni kita macam mengingat kembali
legendary yang dulu di Sabah, which is macam Umi Nodun, semangat tuai padi yang Betul. dulu orang-orang dulu rayakan lah. Kalau itu dari pandangan saya lah, kepahaman saya. Ya. Okey, Elika, untuk kita cerita tentang keamatan pada disambut 30 dan 31, tetapi kita juga tidak boleh melupakan perayaan Gawai pada hari berikutnya, iaitu 1 Jun, yang mana kita ada representasi daripada Sarawak, panelis kita Anding Indrawani. Anding, hai Anding. Selamat pagi, terima kasih kerana sudi bersama kami di Facebook Live kita, Anding, pagi ini. Last saya jumpa Anding masa Sarawak election hari tu. Yes, it was last year, right? Ya, last year. Okey Anding, mungkin bagaimana kita, sebelum kita pergi jauh, kita kupas tentang isu-isu representasi tentang identiti orang Sarawak ni. Apa istimewanya Hari Gawai yang mungkin orang tidak tahu, yang orang ramai tidak tahu, tetapi memang perlulah diwar-warkan untuk kita melihat kepada warisan dan budaya Hari Gawai itu sendiri, kan, orang Sarawak. Ya, seperti yang sedang kita sekarang ni, memang tengah Gawai pun. Pesta Gawai ni disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak, dan selain daripada itu juga masyarakat lain seperti orang Ulu dan juga kaum pribumi yang lain juga ada sambutan untuk menyambut semangat padi itu sendiri. Dan kalau kita lihat in the global scale sekalipun, dekat Japan, dekat India pun dia tengah sambut Harvest Festival. You know, dekat Indonesia pun kaum Dayak di sana pun sedang menyambut Harvest Festival. Cuma bezanya di Malaysia adalah kita gazetkan tarikh itu, iaitu 1 dan juga 2 Jun sebagai cuti umum seperti juga hari ini. Dan oleh kerana itu, these 2 dates disambut dan dipilih sebagai hari untuk cuti umum dan juga untuk menyambut Pesta Gawai itu sendiri. Dan Pesta Gawai ini juga adalah hari ataupun pesta untuk menyambut semangat padi itu, bergantung kepada you daripada etnisiti yang mana, you know. Iban ada cara sambutan dia sendiri, Bidayuh pun ada cara sambutan dia sendiri, tapi dengan satu semangat yang sama, iaitu pesta menuai. So Gawai itu diambil sebenarnya dengan nama pesta menuai lah, menuai padi lah. Tetapi lebih meriah disambut dahulu sebab semua orang menuai padi zaman dahulu, kan. Sekarang ni tak semua orang menuai padi. Betul. Dan tak semua orang yang ada sangkut paut dengan dunia pertanian dan sebagainya. Jadi sekarang ini ia adalah something yang celebratorial sajalah, ya, sebagai satu seremoni dan sebagai satu masa untuk berkumpul bersama dengan keluarga, and juga adalah waktu untuk be proud of your race and also be proud of your ethnicity. Okey Anding, bila Anding membawa nama dulu di dalam program reality di Astro Indo sendiri, Akademi Fantasia dan sebagainya, Anding membawa brand daripada Sarawak. So mungkin bagaimana Anding melihat perkara itu, kan, maknanya orang cakap nama Anding. Soalnya orang akan melihat nama Awang, nama Abang. So maknanya itu daripada Sarawak. Okey. So skeptikal orang melihat kepada Sarawak itu mungkin berbeza. So mungkin itu nanti akan saya tanyakan, tetapi sebelum tu saya nak bersama dengan Edinko dulu. Hai Edin, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Edin. Selamat pagi ya. Terima kasih atas undangan. Okey, sudah breakfast? Saya biasanya tak makan breakfast dah. Terus tak makan pagi. Okey. So, Edin, kalau kita melihat kepada, kalau you banyak melihat kepada cultural and traditional punya research dan sebagainya, bagaimana you melihat peranan orang Sabah dan Sarawak ini, dan culture Sabah dan Sarawak ini boleh difahami oleh semua masyarakat di Malaysia terutamanya, baik terutamanya di Semenanjung. Kadang-kadang kita nak ubah, bukanlah kita nak ubah, maknanya stereotype atau identiti itu perlu kita angkat supaya orang sama-sama faham akan identiti dan representasi orang Sabah dan Sarawak ini. Ya, sebenarnya saya rasa sesuatu budaya ini harus berdiri dengan teguh dan bangga atas landasannya sendiri, ya. Ia tidak sepatutnya diubah suai untuk kesukaan orang ramai lah. Dan ini banyak berlaku dengan budaya Sabah dan Sarawak, terutamanya apabila dipentaskan di Semenanjung ini. Dan sebenarnya pementasan sesuatu budaya itu harus
lakukan dengan kepintaran yang mendalam ya. Bagaimana kita dapat ubah suai sesuatu budaya untuk dipentaskan, tetapi di sini ia hanya dibuat secara agak lekeh lah perkataan yang baik. Jadi saya rasa apa-apapun budaya mempunyai budaya sebenarnya adalah banyak melibatkan asal-usul sesuatu masyarakat dan ia harus diterima dan dihormati sebegitulah. Saya sebenarnya tidak suka campur tangan terutamanya oleh pihak-pihak birokrat dan pihak-pihak pentadbir budaya ya. Itu adalah satu keadaan yang janggal. Betul. Birokrat itu memasuki alam budaya. Okey, kalau kita berbalik kepada Anding juga. Anding, bagaimana macam saya katakan tadi, bila Anding datang ke Semenanjung membawa bakat yang ada, so bagaimana Anding mau represent Sarawak itu sendiri, maknanya bukan saja dari segi identiti nama itu tetapi bakat yang Anding ada. Okay, let's go back to 1995 lah. Ini cerita personal saya lah. Minta maaf kalau saya cerita. Bila saya pertama kali ke Kuala Lumpur dan berpindah ke sana, there was in the 90s where people are still questioning about macam mana agaknya anak Sarawak ini datang ke Semenanjung, dan saya masa tu memang suka nak berkomunikasi dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa yang kita cakap sekarang ini. It took some time untuk saya nak betul assimilate dan juga nak adapt dengan situasi tersebut. Dari situ saya dah bawa satu semangat yang I'm carrying a name of my roots. So saya kena bangga dengan identiti saya, dan saya kena cerita dengan orang siapa saya, siapa bangsa saya, bagaimana kami hidup, apa yang kami sambut, bagaimana pula dengan religious background ahli keluarga saya. Jadi mereka agak amazed, dan itu juga kali pertama saya berjumpa dengan semua kiranya orang Malaysia yang tinggal di seluruh pelosok Semenanjung. Saya berjumpa dengan orang mereka dari Terengganu, dari Kedah. So itu adalah kali pertama saya diberi exposure yang sebegitu. So bila saya masuk ke pertandingan AF in 2004, saya dah adapt lah dengan situasi ini. Saya sekali lagi carrying the name, tapi sekarang ini berbezanya adalah sebab dia punya mass dia dah berbeza, sebab we are dealing with ramai orang and also penonton yang dah berjuta. So itu pun satu tanggungjawab juga untuk saya lah. Dan masa tu kan kita masih lagi nak mencari-cari, mereka masih lagi nak mengenali bagaimana orang Sabah Sarawak ini memasuki industri seni ataupun industri kreatif. Dan tidaklah begitu sukar, namun ada sedikit cabaran dia. Memang kita ada stereotype masa tu, people are still thinking that agaknya semua orang Sarawak ni semua bangsa Iban kot, padahal ada berpuluh-puluh etnisiti di sini. Betul. So, tapi tidaklah begitu sukar untuk di-explain. Tapi seperti juga saya setuju apa yang dikatakan oleh Mr. Adin tadi, di mana sebenarnya ialah kita nak bercerita pasal semua etnisiti di Malaysia. Memang kita adalah sebuah negara yang polietnik, kan? Betul. Semua orang ada hak untuk saya nak cerita pasal bangsa saya, saya nak cerita pasal bangsa saya, saya nak cerita pasal bangsa saya. Tapi saya mewakili bangsa saya, kaum saya, dan oleh kerana itu mungkin ada kesempatan untuk saya menceritakan kepada orang ramai bagaimana masyarakat Melanau, masyarakat Bidayuh, apa yang mereka sambut, apa agama mereka, dan saya ada kesempatan itulah. Ya, Elika juga, bila Elika mempunyai bakat dan mungkin orang kata dari Tambunan, jauh dari Tambunan sana untuk datang. So bagaimana Elika melihat semangat Elika itu, bakat yang ada itu sebenarnya bukan boleh menyatu padukan masyarakat baik di Semenanjung dan juga orang memahami. Sebab saya yakin jika Elika berinteraksi bersama fan Elika sendiri, mungkin Elika tidak cakap bahasa Melayu baku, mungkin ada terkeluar bahasa-bahasa Sabah kita tu kan kadang-kadang, tetapi kita faham untuk adaptasi kepada keadaan sekeliling. So bagaimana Elika mau membawa orang cakap sebagai duta bah. So the same time kita menyatu padukan masyarakat, maknanya kita hidup sebagai berbilang kaum ni kan dalam keadaan sekarang ni. Bagaimana Elika? Kalau bagi saya secara pribadi memang saya akan kekalkan identiti saya sendiri, which is
dengan cara saya bercakap sekarang pun masih kedengaran slang Sabahan kan. Dan Ya. begitu juga bila saya balik pergi Semenanjung, saya memang akan bawa culture dari Sabah untuk mereka sendiri tengok macam mana culture yang ada di Sabah lah. So kalau macam Elika melihat culture yang ada di Sabah, kita tidak mau melihat macam mana Mr. Edin kata tadi, tidak perlu kita macam mahu melihat kepada satu kaum, tetapi kita adalah satu bangsa Malaysia. So bagaimana mungkin Elika ada formula untuk kita, tidak perlu pun difahamkan saya dari Sabah, sebab bila kita bercakap tu slang tu kita memang tahu daripada Sabah. So apa yang boleh Elika tawarkan kepada masyarakat di luar sana yang ada keindahan Sabah yang Elika boleh bawakan? Kalau bagi saya, apa yang saya boleh tawarkan kepada orang-orang di luar sana, yes of course membawa mereka mendengar lagu-lagu dari Sabah. So, diorang tahu Sabah bukan sahaja majoriti memang kadazan dusun lah, tapi bukan sahaja kadazan dusun yang ada di Sabah, tapi dia bermacam-macam jenis. So mungkin kita boleh lihat juga bila kita melihat kepada masyarakat di Sabah dan Sarawak, Edin, kalau boleh saya tanyakan, bagaimana kita mahu cuba fahami penyatuan yang ada di Sabah dan Sarawak itu penting untuk kita sama-sama hayati. Maknanya kalau sebagai contoh, bukan kita mahu menabik dada kepada di Sabah dan Sarawak itu terbuka dan juga liberal, orang kata tidak. Maknanya kita boleh berkumpul dalam satu kedai makan bersama-sama pelbagai masyarakat walaupun berbeza agama dan bangsanya. Tetapi bagaimana cuba itu kita fahami, sebab saya pernah membawa rakan daripada Semenanjung untuk makan. Orang bilang di Sabah makan sup ikan. So kita tahu kalau kita makan di situ, so akan tanya halal ke. So saya pula melihat kepada, saya pun Muslim, saya tahu saya akan bawa tempat yang kita boleh makan, tetapi kita boleh melihat kepada kepelbagaian itu di sana. So bagaimana Edin kita mahu melihat Sabah dan Sarawak itu, budaya itu dapat, bagaimana kita mahu terus mengangkat budaya itu dan stereotyping itu juga dalam masyarakat kita di Malaysia ni, Edin? Ya, ini merupakan masalah yang agak mendalam ya. Saya agak rapat dengan orang Sabah sebab adik angkat saya orang Penampang. Bila datang ke Kuala Lumpur, duduk di rumah keluarga kita. Tetapi ia merupakan masalah yang agak mendalam ya. Sebab sebenarnya sikap keterbukaan, saling faham, memahami dan sebagainya, dan juga memeluk budaya yang berasingan dengan kita adalah sesuatu yang memang semula jadi kepada orang di rantau Asia Tenggara ya. Itu adalah kepelbagaian, itu adalah asas kepada budaya orang Nusantara yang membawa ketidakselarasan ini atau kejanggalan ini adalah sebenarnya konsep negara bangsa or nation state ya, yang telah melahirkan sempadan yang sebelum ini tidak wujud. Betul. Jadi kita harus memahami dan memisahkan bahawa budaya dan keperluan negara bangsa itu agak berbeza ya. Dan kita harus memahami bahawa budaya itu adalah sesuatu yang semula jadi, tidak boleh dirangka, tidak boleh direka ya, terutamanya di kawasan rantau Asia Tenggara, ia agak kecoh dan agak liar ya. Pengalaman budaya kita. Betul. Jadi kalau kita dapat menghayati budaya, memahami budaya dengan lensa begitu, saya rasa sikap keterbukaan itu akan jauh lebih lebih senanglah kita mengalami kepelbagaian beraneka ragam. Ini bukan masalah saja di Sabah dan Sarawak, adalah juga masalah di Semenanjung. Misalnya orang Melayu itu banyak kepelbagaiannya ya. Kalau di Kelantan tu mereka bercakap dengan agak berbeza daripada orang pantai barat. Betul. Tapi ada usaha untuk
memaksalah satu keseragaman yang sebenarnya tidak wujud pada asasnya, ya. Jadi kalau kita dapat memerhati atau menghayati budaya dengan cara yang agak tulen dan cara yang agak mendalam, saya rasa proses-proses tanggapan-tanggapan yang berstereotip ini tidak akan berlaku lah. Jadi ia memerlukan satu pendekatan yang jauh lebih terbuka. Bagaimana kita mahu mewujudkan kesedaran atau pemahaman yang lebih mendalam itu, Edin? Mungkin ada cadangan daripada you ke untuk kita saling memahami antara satu sama lain tu? Saya rasa sejarah itu sangat penting. Kita sebenarnya harus menyelami sejarah, ya. Dan apabila kita merupakan satu budaya sekarang yang sangat senang dengan catchphrase dan retorika, ya. Truly Malaysia, one dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita sendiri tidak menghayati apa sebenarnya makna itu. Kita hidup dalam satu keadaan budaya yang chaotic dan liar. Dan ini harus diamati, ya. Betul. Kita tak harus dihantui oleh hakikat ini. Okey, baik. Kita juga ada soalan daripada Gioniovin Joseph kepada Elika. Selamat pagi Awani. Soalan untuk Elika, sebagai sumandak Sabah yang moden, bagaimanakah anda membawa identiti Sabahan yang unik di mata dunia? Oh, okey. Sebagai seorang sumandak Sabah, macam mana saya bawa identiti? Ya, macam mana kau bawa identiti Sabahan tu yang yang seperti kita tahu cukup unik dan apa di mata dunia, baik dari Semenanjung dan juga di luar negara. Macam mana saya bawa? Bagi saya sendiri memang, of course, saya sebagai seorang penyanyi, saya akan membawa dari sebuah lagu, dan juga saya sendiri pun sebenarnya masih masih dalam proses pembelajaran juga untuk mempelajari apa lagi yang unik di Sabah sebenarnya. So bila sebenarnya Sabah dia sangat unik sebab dia, ya of course dia macam-macam culture. Lepas tu dia banyak-banyak kira ada tradisi dia sendiri. So memang dari cara tu semua saya bawa ke sana lah. Okey, tadi kita berhenti sekejap dengan Edin tu. Edin, kalau kita ingin tahu juga bagaimana selalu orang bercakap tentang sebelum ni ada kecoh tentang Henry Golding, Pan Asia, semua muka-muka Pan Asia lawa yang orang kata adalah orang claim Sabahan, tapi memang betul dia lahir di orang besar dan lahir di Betong, family semua di sana. Tetapi ialah kalau kita melihat kepada orang stereotyping tentang Asia itu sendiri adalah lebih kepada yang bermata sipit daripada Cina dan sebagainya. Tetapi kita di Malaysia itu ada pelbagai kaum dan berbagai etnisiti, baik juga di Sabah dan juga Sarawak. Representasi orang Sabah dan Sarawak tu, adakah perlu dilihat daripada rupa sahaja ke atau macam mana ini? Ya, ini masalah kita lah. Apabila kita tidak ada pendedahan dan pengajaran, kita akan jatuh kepada stereotyping lah. Henry Golding tu menarik lah, sebab saya agak bersimpati dengan Henry Golding, walaupun Crazy Rich Asians tu bukannya sesuatu filem yang agak bagus, ya. Dan Henry Golding pun bukannya putih sangat, tetapi ia menimbulkan satu soalan yang sangat besar lah, iaitu masalah terutamanya bila saya banyak merantau di Asia Tenggara ni. Saya rasa Malaysia ni yang banyak mengalami proses penjajahan itu belum lenyap lagi lah, dan sikap memuja bukan budaya Barat saja, tetapi kulit putih itu masih agak hidup dalam banyak kebudayaan kita. Penjajahan yang baru iaitu kejar dengan Hollywood dan cara-cara mereka. Kami bukannya Edin, bukankah itu salah satu mengangkat Sarawak atau Sabah dan Sarawak itu ke pentas dunia, Edin? Kalau kita melihat kepada orang kata kejayaan Henry Golding dan beberapa lagi yang lain. Ya, tetapi kita harus mengangkat budaya kita dengan cara yang
bermaruah lah ya. Saya Okey. tidak menyalahkan Henry Golding, sebenarnya tidak, itu adalah minat orang, tetapi dalam bidang-bidang dan ruang-ruang yang lain ya kita harus membawa budaya kita ke pentas antarabangsa dengan cara yang bermaruah. Saya nak memberi contoh, misalnya ada seorang penyair dari Sarawak yang telah menerbitkan bukunya di Amerika Syarikat. Ia telah memenangi satu anugerah yang sangat besar di Amerika Syarikat, dan ia orang Iban, ia menulis dalam bahasa Melayu dan Iban. Tetapi di Malaysia tidak sedar pun bahawa ini telah berlaku ya. Faham. Jadi kita sebenarnya agak cemu pada diri sendirilah. Dan proses self-loathing itu saya tidak faham. Orang Malaysia pun banyak juga menganggap London atau Melbourne sebagai rumah kedua. Dan tak pernah pun berpijak di Kota Baru atau di Kuching atau di Kota Kinabalu. Saya rasa ini sesuatu yang agak kebelakangan dan primitif. Tapi Edin, kalau kita lihat juga Datuk Seri Idris Jalla daripada Bario, ada seorang yang hebat, pernah memegang jawatan penting di beberapa syarikat besar seperti Shell dan sebagainya. So maknanya itu pun salah satu kebanggaan atau representasi orang Sabah dan Sarawak, terutamanya orang Sarawak di peringkat tertinggi. Ya, dan kita harus mengalu-alukanlah. Tetapi ini tidak mengalamatkan soalan yang jauh lebih asas, iaitu apakah pengetahuan atau sikap kita, pengetahuan kita dan ruang pengetahuan kita tentang orang kita sendiri ya. Ini adalah soalan yang sangat-sangat mendalam, dan kita bukannya merupakan satu masyarakat berevolusi ya. Iaitu kita tidak mendapat kemerdekaan kita secara berevolusi. Betul. Jadi kebanyakan daripada isu-isu asas ini tentang identiti, tentang budaya, tentang negara bangsa, mereka tidak dijawablah atau ditangani pada masa itu. Baik, Anding selaku pensyarah sambilan di UNIMAS mengajar tentang orang kata seni kreatif. Mungkin Anding ada juga mahu memastikan kepada anak didik yang bakal dilahirkan, bakat-bakat muda di Sarawak itu bukan saja ada bakat tetapi juga bijak dari segi pemahaman tentang sejarah Sarawak itu sendiri dan juga atau sejarah Malaysia, dan sekaligus orang kata bukan saja ada bakat tetapi bijak. Sebenarnya ialah seperti apa yang saya selalu beritahu kepada siapa sajalah, not only my students kepada semua orang, be proud of who you are. Kena bangga dengan siapa diri kita dulu, identiti kita dulu. Ya, kita kena kenal siapa bangsa kita, apa latar belakang kita dan sebagainya. Dan kita kena belajar berkenaan dengan jiran-jiran kita. Siapa bangsa orang next to me, sebab ialah Malaysia adalah sebuah negara yang sangat polietnik, dan kita kena faham bukan saja dari segi bangsa, bukan saja dari segi rasnya, dari segi latar belakang agamanya. Dan kita sebenarnya masih lagi belum cakna lagi lah dalam hal-hal yang sebegini. Kita tak kenal lagi etnisiti di Malaysia itu macam mana. Kita hanya melihat Melayu itu secara fasadnya ataupun secara luarannya Melayu, dan Cina itu mungkin sub etnik dia macam mana. Tak semua orang itu Cantonese, tidak semua orang itu Hokkien. Dia kena tahu dari segi situ, rupanya lain bahasa-bahasa ni kan. Dia ada dialek Hokkien, dia ada dialek Teochew, dia Fuchao, dia macam mana. So dari situlah baru kita kenal, sebenarnya memangnya Malaysia adalah sebuah negara yang sangat-sangat berbilang bangsa, dan daripada bangsa itu ada lagi sub etnik yang di bawah tu kan. So, bila kita kenal dengan semua senarai sub etnik ini, etnisiti ini, barulah kita cintakan, bangga dengan kepelbagaian kita ada di Malaysia. Barulah kita boleh raikan kepelbagaian itu, bukan melihat dari segi perbezaan, bukan melihat dari segi agama apa yang dianuti ataupun latar bangsa mereka, dan kita boleh menyambutnya ataupun celebrate kepelbagaian itu dengan cara yang lebih sihat. Dan dari situlah barulah kita boleh nak mempromosikan kepelbagaian budaya, tidak hanya berdasarkan slogan ataupun tidak bersifat fasad,
ataupun bersifat luaran semata-mata. Dan bila kita bawa semangat ini ke pentas dunia, barulah kita boleh katakan yang kita berjaya menyatukan masyarakat kita dengan kepelbagaian tersebut. Bila kita melihat kepada gawai Anding katakan tadi, penyatuan itu perlu dimulakan di tempat sendiri dulu. So bagaimana dengan sambutan gawai hari ini dan semalam dan juga hari ini Anding? So bagaimana Anding pergi melawat ke rumah-rumah saudara mara yang meraikannya dan sebagainya? Saya tak habis penat lagi sebenarnya. Malam tadi balik rumah pukul 12. Dah lama dah tak sambut gawai sebegitu. Sebab dah 2 tahun. Sebegitu tu macam mana tu Anding? Sebab dah 2 tahun tak sambut gawai kan, kita kan sebenarnya PKP dan sebagainya. Tapi saya melihat kemeriahan itu sebagai sesuatu, it's a blessing lah. Saya melihat wajah-wajah orang tua yang lamanya tak nampak, anak cucu mereka berkumpul, dan itu yang paling penting lah, the family bonding dan juga semangat berjumpa dengan saudara mara itu yang saya sangat-sangat rindui. Ia memberi satu vibe yang different. Bila saya lihat kat luar memang macam tak meriah, tapi bila saya pergi ke kampung pakcik saya, di mana kami sambut malam tadi, saya melihat satu, it's a new dimension lah, saya sangat merindui lah saat-saat yang semeriah itu. Jadi saya boleh katakan yang gawai tahun ini memang cukup berbeza, cukup meriah, ramai yang balas dendam mungkin, dan diharapkan juga supaya next year banyak lagi lah kelonggaran diberikan supaya kita dah boleh sambut apa-apa saja perayaan seperti normal. Okay, ni ada dari Avocado Yo. Good morning for Anding and Elika. Talking about representation, what are the hurdles you face in creating a name of yourself di dalam industri seni di Malaysia? What needs to be changed? Okay. Mungkin Anding dulu jawab, dan Elika boleh jawab. Okay, what needs to be changed adalah untuk melihat identiti masyarakat. Saya bercakap dari Sarawak lah, saya bercakap dari perspektif Sarawak lah. Saya mungkinlah mereka melihat stereotip Sarawak itu yang harus kita ubah terlebih dahulu. Kalau kita tengok dalam drama, saya bercakap dari segi industri kreatif lah. Kalau kita tengok dari segi drama ataupun kalau kita tengok dari segi iklan-iklan ke apa ke yang merepresentasikan Sarawak ini, kita hanya melihat ada 2 masa lah kita akan lihat, 2 season. Satu ketika Pesta Gawai dan juga Pesta Keamatan. Satu lagi ketika Hari Malaysia. Dan lepas itu senyap dah. But then again, kita tak boleh nak cerita pasal semua bangsa ataupun semua etnisiti di Malaysia ni dalam masa satu yang sama. Saya faham. Sebab kita ada berjuta rakyat Malaysia dan juga berbilang-bilang kaum yang sangat pelbagai. Tapi dalam masa yang sama, stereotip terhadap masyarakat Sarawak itu dalam media masih lagi dalam drama TV katakan masih lagi berleluasa. It's very one dimensional. Saya jarang melihat drama-drama yang memaparkan ataupun yang menunjukkan watak-watak orang Sarawak itu yang tidak terlalu hard selling ataupun tidak terlalu open. Bukan cerita tu berdasarkan pada Sarawak saja. Cerita tu boleh berbasiskan cerita yang cerita drama biasa dan sebagainya. Masih lagi boleh lagi dalam bahasa Malaysia. Tetapi watak Sarawak itu boleh tak wujud, you know. So it's very one dimensional dan ada sedikit ketinggalan di situ lah. Dan kalau ada drama Sarawak pun cerita tu pasal Sarawak itu sendiri. Pasal Hari Gawai ke, pasal Sapek ke, ataupun pasal semangat waris pawang buaya ke. Tapi sebenarnya banyak cerita yang boleh kita boleh satukan dalam satu drama. Kalau tengok kat US sekalipun, mereka sekarang tengah meraihkan diversity. Alright? And US memanglah dia adalah dunia barat. Tetapi diversity itulah sebenarnya kita sebenarnya kena sambut diversity itu sebab kita adalah negara yang memang dah di tanah ini dah berbilang bangsa. Amerika adalah negara orang datang, you know. So mereka pun baru nampak diversity ni it's something that needs to be celebrated. Tapi sebenarnya kita yang sebenarnya kena mulakan dengan meraihkan diversity itu dalam satu medium yang sama. So kalau ada drama tu, kalau boleh tidaklah semua bangsa ataupun kaum kena ada, tapi kena ada kepelbagaian di situ.
tidak hanya watak yang bernama Muhammad Hairi ataupun Siti Khadijah ataupun Datin Kalsum ataupun Datuk Azhar. It could be something that is yang lebih berwarna-warni lah. Sayanglah sebab Malaysia ni adalah negara yang sangat-sangat berbilang bangsa. So make use of it. Alright. So Elika, bagaimana pula Elika? For me, I think apa soalan tadi? Okay, Sorry. soalan dia macam talking about representation, what are the hurdles you face in creating a name for yourself di dalam industri seni di Malaysia? What needs to change? What needs to change? Mungkin me, baru-baru, I think, tapi mungkin ada yang you rasa patut untuk you explore, tetapi ada yang perlu diubah lah. So for me, I think kalau macam di industri Malaysia, there need to be balance lah between Sabah and Sarawak and Semenanjung. So the hurdles kalau creating name in industry memang susah sebab kita kena adapt dengan situation yang ada di sana juga. So for me mungkin lebih kepada balance lah between Sabah dan Sarawak and Semenanjung. Okay, Edin pula, bila tadi Anding ada menyatakan tentang perlu tidak banyak drama-drama atau movie berkaitan dengan Sarawak, terutamanya Anding komen. So Edin, kalau kita lihat bila kita melihat drama-drama di stesen TV dan sebagainya, adakah kita melihat kalau orang tu cakap Melayu Kedah, kita boleh faham sikit. Kalau kita bercakap tentang Melayu Kelantan pun boleh faham sikit, Terengganu pun boleh faham sikit. Tetapi bagaimana orang cuba, sebab bila kita bercakap tentang dialek Sabah itu mungkin senang, orang selalu cakap tambah belakang bah saja. Kalau Sarawak tu dia punya perkataan tu memang berbeza. So bagaimana kita, sebab selalunya kita takut nanti bila syarikat produksi ini dia akan memikirkan juga tentang ROI dan apa fokus group dia yang dia nak achieve untuk membuat sesuatu filem atau drama. So jika dia melihat membuat sesuatu filem dalam semuanya totally dalam bahasa Sarawak, contohlah Kelakar Melayu Sarawak ke atau Iban ke, so maknanya hanya grup itu sahaja yang akan melihat. So adakah apa mungkin boleh ditambah baik, mungkin sediakan subtitle ke apa ke untuk menarik orang untuk memahami sesuatu bahasa itu, macam kita cuba memahami orang cakap Kedah, orang cakap Kelantan. Bagaimana tu Edin? Ya, ini masalah yang menarik ya. Sebab ada masalah-masalah yang timbul apabila kita mendekati sesuatu yang macam kita kenal tapi tak kenal. Ya, biasanya bila saya mementaskan wayang kulit, saya bawa kumpulan kita dari Macang yang memang kumpulan wayang kulit yang sangat tradisional lah. Jadi logat yang dia guna logat Kelantan lah, sampai habis. Dan kebanyakan daripada mereka yang menyaksikan persembahan ini macam agak pelik ya. Ia sangat tertumpu kepada kata-kata, mereka cuba nak fahami apa yang tengah berlaku. Malahan misalnya kita sangat terpikat dengan drama-drama soap opera Korea dan Filipina yang menggunakan subtitles. Jadi masalahnya adalah satu masalah neurological. I think it's a bit of a brain issue, bahawa apabila kita macam kenali bahasa itu, kita akan lebih senang terasa terpisah. Berbeza dengan apabila kita tidak kenali bahasa itu langsung, seperti Korea dan Tagalog. Dan walaupun Tagalog kalau kita mengikuti, kita boleh memahami sedikit sebanyak ya. Sebab banyak juga seni kata-katanya yang wujud dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia ni. So menariklah. Tetapi bagi saya ruang kreatif, industri kreatif kita sangat terpencil. Kita harus lebih terbuka lah dan meraihkan kepelbagaian ini. Kalau kita harus menggunakan subtitles untuk satu drama Sarawak, gunakan subtitles lah, bukannya masalah sangat. Dan kadang-kadang kita berusaha sangat untuk memahami, kita meminati lagu dalam bahasa-bahasa Afrika atau Perancis dan sebagainya. Tetapi apabila melibatkan bahasa-bahasa tanah air kita sendiri,
macam ada satu blockage. Memahami. Tetapi masalah industri kreatif kini masih diketuai atau distrukturkan oleh pihak-pihak pentadbir. There is no room for bureaucracy in the creative industry. Please. Dan ini merupakan masalah yang paling penting sekarang. So maknanya perlu ada representasi daripada Sabah dan Sarawak juga untuk mereka angkat budaya dan filem-filem industri kreatif mereka, ya Din? Ya, sudah pasti. Saya rasa tidak ada apa-apa pun yang patut memisahkan kita selain daripada Laut Cina Selatan lah. So selalu kita melihat orang-orang kita ni lebih memilih kepada, kalau contoh pergi ke muzium di luar negara tu, semangat nak perginya, nak melihat mempelajari sejarah, tetapi sejarah di negara sendiri seperti diabaikan dengan faktor-faktor tertentu seperti apa yang ada seperti Edin katakan tadilah, memisahkan Laut Cina Selatan tu sendiri, sejarah di Sabah dan Sarawak itu tidak mahu didalami dan difahami culture dan juga etnik dan juga warisannya. Ya, dan kalau saya boleh tambah ya, boleh. Bagi kebanyakan orang di Semenanjung ini, apakah lensa atau tanggapan mereka tentang orang Sabah dan Sarawak? Bagaimana ia dibentuk? Ia dibentuk oleh pemikiran penjajah. Jadi kita telah menganuti pemikiran penjajah tentang orang dan Sabah dan Sarawak dan masih mengamalkan tanggapan itu. Anding pula, macam mana Anding? Ya, saya setuju dengan apa yang kata oleh Mr. Edin sebab kalau ini mengikut pada pembacaan saya, perkataan Dayak itu sendiri dikeluarkan oleh ketika dinasti Brooke, dan sebenarnya tidak ada pun yang mengatakan the land Dayak, the sea Dayak itu tidak wujud. Bidayuh adalah bidayuh, Iban adalah Iban, tetapi dibahasakan, ditermakan oleh dinasti Brooke untuk membezakan bangsa mereka dengan bangsa lain. So sekarang ni kita menjadi victim lah. Kita adalah dinasti sekarang dah bukan victim lah. Kira macam kita dah terasa tempias dia sehingga ke generasi yang akan datang. Seperti mana juga mereka menamakan the barbarians kalau di Morocco kan. Diorang marah sebenarnya kalau disebut sebagai orang barbar itu wujud. Dan mereka tidak mahu menggambarkan bangsa barbar adalah bangsa yang kasar, yang garang ataupun yang bunuh orang dan sebagainya. Kerana mereka juga manusia dan mereka juga ada hak untuk hidup, dan mereka mengatakan yang kami sebenarnya adalah masyarakat yang sangat baik hati. Jadi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mr. Edin. Sememangnya penjajahan itu mereka yang telah pun brainwash ataupun yang telah pun mengubah mentaliti masyarakat terdahulu dan sehinggalah dibawa ke hari ini. Maybe kena ada tanggungjawab daripada generasi muda lah untuk mengubah persepsi ini kembali supaya kita lebih tahu dan lebih terbuka when it comes to kepelbagaian bangsa ini, dan kita kena correct apa yang salah, apa yang kita kena perbetulkan terlebih dahulu apa yang salah sebelum ini, ataupun stereotip ataupun persepsi terhadap satu bangsa tersebut. Dan ia harus bermula sekarang sebab ialah benda ini dah damage control tu kena buat lah sebab dah lama dah kan. So kita kena buat sekarang ni supaya generasi akan datang dia akan kata okey sebenarnya ini beginilah bangsa ini, beginilah bangsa ini, dan sememangnya mereka ini begitu dan begini. So kita nak educate, kita nak educate, dan upbringing tu penting. Ibu bapa juga memainkan peranan supaya tidaklah melihat ataupun nak pinpointkan setiap bangsa itu ataupun setiap kaum itu, oh ini kelemahan dia, ini kelemahan. Padahal sebab kita semua sama, kita semua manusia. Itu bukan sebab bangsa itu sendiri, itu adalah upbringing ataupun daripada individu tersebut. Jadi banyak yang kita kena buat sekarang ini, kerana mungkin orang lihat secara fasadnya, secara luarannya ini bukan satu masalah, tetapi ia memberi implikasi juga pada masa akan datang. Dan walaupun saya menggunakan contoh drama tu sebagai satu yang mungkin di mata orang dia nampak enteng lah, tetapi sebenarnya penting tu kerana ia masuk dalam media, itulah orang nampak dan itulah gambaran yang akan membentuk masyarakat kita pada masa akan datang. Tetapi saya pun setuju dengan perkara itu sebab bila kita melihat, bila orang melihat kepada isu bahasa tu, bila bercakap tentang bahasa Kelak, orang bercakap Sarawak tu macam
bukan aku faham ni. Okey, kalau macam dia lepas tu dah tukar macam tu. Kita cuba nak faham benda tu. Tetapi jika bukan saya bias disebabkan saya orang Sabah dan orang cakap bahasa Sabah tu mudah difahami oleh orang Semenanjung dan juga orang kebanyakan, tidak. Cuma kalau kita bercerita tu dalam bahasa Melayu tetapi baku orang bilang. Macam ada bah macam tu kan. So dia bahasa Melayu baku tetapi mudah difahami oleh orang baik di Semenanjung, tetapi berbeza dengan Sarawak itu. Dan tetapi juga macam di Astro Awani sendiri, kami ada buletin Awani Borneo itu, kalau kami melihat kepada sesuatu soundbite itu atau interview itu dalam bahasa Sarawak, kelakar Sarawak, tetapi kalau kita nak play the story dekat buletin lain, kita kena bagi subtitle supaya orang-orang di Semenanjung yang melihat benda tu akan faham. Tetapi sama juga kalau dia bercakap kadazan dusun atau dia cakap mulut ke cakap dusun ke, tetap kita akan bagi subtitle. Itu juga. So maknanya tetapi apa yang ingin saya lihat di sini, macam Edin katakan tadi, lebih kepada industri kreatif, macam perlunya representasi atau identiti orang-orang Sabah ni bukan hanya dilihat daripada industri kreatif, tetapi banyak lagi orang-orang Sabah yang hebat, sastrawan, penyair, baik dari segi mendapat jawatan-jawatan penting di dalam GLC atau syarikat besar. Mungkin Edin kali ini identiti dan representasi orang Sabah dan Sarawak ini, bagaimana Edin mahu kita mengangkat orang Sabah Sarawak, baik dari segi, sebab kita perlukan juga industri kreatif sebagai mengangkat benda itu sebagai orang tahu, sebab kita tahu di Malaysia ini, baik juga di mana-mana pun, bila kita melihat ada rainforest itu, orang melihat kepada sesuatu sektor pelancongan dan kebudayaan yang memang orang akan ingat benda itu. Tetapi kita tidak juga harus lupa tentang peranan orang-orang Sabah dan Sarawak yang hebat, bijak pandai ini di apa orang kata di bidang yang lain. Bagaimana tu? Ya, saya rasa sebenarnya kita banyak menangani bayang-bayang yang sebenarnya tidak wujud lah. Industri kreatif kita harus dirombak kepada keseluruhannya. The whole approach is wrong. Dan kita banyak ketinggalan zaman sebenarnya. Seperti yang saya telah katakan sebelum ini, dan terutamanya dalam usaha kerja pihak pusaka Persatuan Pertubuhan kita, ya. Sebenarnya banyak di kalangan dunia yang memandang kepada Malaysia hasil daripada hakikat kepelbagaian dan beraneka ragam budayanya dan sebagainya, tetapi mereka mencari benda-benda yang tulen, bukan manufactured, ya. Bukan manufactured oleh pejabat-pejabat tourism dan sebagainya. Ini tidak mendapat layanan langsung. Di Sabah dan Sarawak banyak juga khazanah budaya dari segi budaya lisan, nyanyian dan ritual dan sebagainya yang harus kita angkat, memeluk dan menganggap kepada sebagai budaya kita sendiri. Saya ni adalah, mungkin saya ada kelebihan sikit sebab saya orang kacukan, saya orang campuran, saya tidak mengenal lah batasan-batasan di antara budaya, ya. Ayah Cina, mak India dibesarkan oleh orang Melayu, adik angkat saya dari Penampang. Tapi bagi saya rasa ini tidak janggal. Ini adalah sesuatu yang semula jadi di negara kita. Tetapi pemikiran kita harus lebih fokus lah. Dan kita Edin, harus, sebelum tu saya juga nak tanya, bila Edin kata apa yang diangkat oleh pihak tertinggi tidak tulen, bagaimana Edin klasifikasikan benda tu tidak tulen? So maknanya adakah orang-orang yang banyak mendapatkan input daripada pusaka itu mahu yang tulen tu, mahu macam mana directionnya atau fokusnya, Edin? ya, kita memerlukan budaya-budaya, memahami budaya on its own terms, ya. Okay. Jangan mengganggu dan cuba mengubah suai dan reka yang baru. Biar mereka yang mementaskan atau mereka yang menjadi pakar dalam bidang nyanyian atau menentukan apakah produk kreatif kita. Ya, bukan diarah oleh ketua bahagian ini dan Finas dan sebagainya. Bukankah itu salah satu inovasi dalam sesuatu culture tu untuk kita angkat, untuk kita beri nafas baru?
Ya, dan nafas baru untuk budaya kita ini sangat-sangat penting lah. Ya, apabila Elika menyanyi dalam bahasa ibundanya, harus diraikan dan diangkat di seluruh negara, bahkan di rantau ini dan juga di Asia dan sebagainya. Tetapi marketing kita sangat-sangat kebelakangan lah. It's very primitive forms of marketing. Alright. Okay, Elika pula, kalau Elika melihat macam mana Elika sebagai anak Sabah di yang orang kata apa, mencuba nasib, orang kata dalam bakat yang ada di Semenanjung. So setiap kali saya tanyakan Elika tentang apa yang Elika boleh tawarkan, dan seperti ni pun juga, okey, apa mungkin saya tahu Elika mungkin takut-takut nak cakap, mungkin nervous ke, atau mungkin saya orang baru dalam industri seni ni, saya takut saya ni, okey. Tetapi sebagai seorang anak Sabah dan dari masyarakat Kadazan Dusun ni semua, apa mungkin guts Elika yang Elika tanam sampai dulu, yang diajar supaya kita berani untuk membawa kita punya warisan dan etnisiti? Sebenarnya memang dari dulu, dari saya kecil lagi, saya sudah masuk dalam industri di Malaysia. So apa yang saya tanam dari kecil is saya just kekalkan sebagai seorang Sabahan yang memang proud dengan culture sendiri. So bila saya berada di sana, so orang pun akan macam diorang tertarik untuk mengetahui saya punya culture di sana. So saya rasa bangga. Mungkin sebagai contoh, apa yang mereka tertarik ke yang pernah disuarakan kepada Elika ke maaf? Diorang memang tertarik dengan bahasa ibunda. Mungkin boleh bagi contoh macam mana, pakaian. apa yang dikatakan tu? Okay. Diorang sebagai contoh, diorang memang akan belajar lah juga. Which is I'm proud sebab diorang ada keinginan untuk belajar bahasa saya. Yaitu bahasa dusun. So bila diorang tanya apa begini dalam bahasa dusun, so saya akan translate dengan diorang. So ya, dengan diorang pun tertarik dengan pakaian tradisi di Sabah. Oh, okay. So memang Elika ada tahulah apa nama linangkit semua tu tahu. So banyaklah baju-baju Elika, baju-baju Kadazan Dusun tradisi Elika sendiri. Tidak juga lah banyak, ada beberapa. Okay. Ya. So mungkin dari segi keamatan sendiri kan Elika, bagaimana Elika melihat untuk kita membawa keamatan di peringkat yang lebih tinggi kan, bukan saja dia adalah salah satu yang memeriahkan pesta keamatan, tetapi juga pengisian di dalam keamatan itu apa yang perlu ditambah baik untuk generasi muda untuk tertarik kepada, bukan datang sana mau pergi makan-makan, mau minum, mau jalan-jalan saja, tetapi ada pengisian untuk anak-anak atau orang masyarakat Kadazan Dusun Murut dan Rungus yang datang ke situ, dan juga masyarakat di Sabah atau pelancong yang datang boleh ni apa yang mungkin boleh ditambah baik pada pesta keamatan. Bagi saya, anak-anak muda ni kalau dalam pesta keamatan, memang saya rasa diorang patut melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti tradisi lah, macam menyediakan makanan tradisi ataupun mengenal pasti sejarah kaum ataupun etnik dan bahasa-bahasa yang ada di Sabah, ataupun mengambil tahu tentang pakaian, sebab pakaian di Sabah pun diorang ada nama-nama tersendiri, aksesori pun semua pun ada nama-nama tersendiri. So saya rasa itu salah satu cara para generasi muda untuk lebih mengenal lagi tentang adat-adat yang ada di Sabah, dan masyarakat juga perlu saling terbuka lah untuk menerima. Ya. Okey, kita ada soalan daripada Azrani AZ kepada Edin. Edin, pendidikan untuk generasi muda main peranan. Silibus di dalam pendidikan terkini perlu diterapkan lebih elemen-elemen dari Sabah dan Sarawak, sama ada memfokuskan elemen seni dan budaya, bahasa, sosiopolitik, geografi dan sebagainya, lawatan sampai belajar khususnya di peringkat pendidikan rendah dan menengah di Semenanjung ke Sabah perlu diperluaskan. Apa komen you, Edin? Ya, saya sangat setujulah. Saya rasa bab Sabah dan Sarawak ini
harus diperluaskan dalam silibus kebangsaan kita, ya. Dan sebenarnya kita harus mencari satu titik pertemuan di antara sejarah dan budaya dan pengalaman di Semenanjung dan Sabah dan Sarawak pada masa ini. Ia dipisahkan ya dalam silibus kita. Jadi kita harus mencari satu titik pertemuan di antara kedua pengalaman budaya sejarah yang agak berbeza, tetapi sebagai satu negara bangsa, wujud sebagai satu negara bangsa, kita harus ada satu aspek yang komparatif, ya. Dan silibus kita sebenarnya harus dilebarkan. Silibus pendidikan kita pun sesuatu yang sangat kebelakangan, dan kita harus mengadakan satu diskusi yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana kita dapat mengungkap dan merangkumi negara bangsa kita pada keseluruhannya. Baiklah, juga ingin juga kita bertanyakan tentang kita punya penonton di Facebook live kita, Hamzah Bakawi. Sudah Malaysiakah Sukan C yang dianjurkan di Malaysia pada 2017 di Kuala Lumpur? Lihat pada persembahan Serat Ketara budaya Sabah dan Sarawak ditinggalkan. So komen mungkin Edin or Anding ke? Saya tak berani nak sangat nak komen dari segi, sebenarnya upacara pembukaan sukan ni penting sebenarnya, nak menampilkan budaya masyarakat di sesuatu negara tersebut. Kita macam nak bukan nak show off lah, nak flex lah apa yang ada dekat negara dia. Kita nak bagi pada orang kan. Pembukaan itu dah beberapa tahun yang lepas. Saya tak nak berani saya tak tahu apa yang berlaku di stadium tersebut, apa yang berlaku ketika perasmiannya, tetapi sememangnya banyaklah sebenarnya yang patut diberi pendedahan dekat situ. I was imagining seandainya pembukaan itu ada persembahan Magu Natib. Magu Natib ni adalah tarian yang sangat itu bangsa Murut di Sabah kan. Mereka menari dengan penuh semangat tau. Saya fikir balik, kenapa tak ada tarian ni dalam pembukaan sukan lah, sebab tarian ni best gila kan. Jadi itu yang sebenarnya yang kita, tapi sayang sekali sebab dah lepas dan maknanya ini bermakna kita tak tahu lagi ada apa lagi yang ada, apa lagi yang ada di Malaysia ini. Kita tak kenal lagi budaya kita lah, bukan saja bangsa kita, tapi kita tak kenal budaya orang lain. Mungkin mereka tak pernah dengar lagi Magu Natib, tak pernah dengar lagi ataupun tengok lagi Magu Natib. Macam once dia tengok, baru dia rasa macam we need to showcase this to the world. Dan kalau banyak lagi lah sebenarnya elemen yang tak ada dalam pembukaan tu, macam elemen Mak Yong. Saya terfikir juga kenapa tak letak Mak Yong dekat pembukaan sukan. Boleh diolah sedikit persembahan tu. Kalau nak tunjuk sesuatu yang sangat-sangat klise ataupun sesuatu yang sangat dah biasa tengok pun tak best juga, ya. Sebab saya ni orang seni, saya ni geram juga tengok benda-benda yang tak dieksposikan, yang tak ditampilkan ataupun tak ditonjolkan. Itu pembukaan sukan yang lama itulah. Saya tak banyak nak komen banyak, tapi sememangnya kalau nak tunjukkan apa yang kita ada, itulah platform dia. Jadi pergunakan platform tersebut. Bukan saja nak menampilkan budaya Sabah Sarawak, banyak lagi yang sebenarnya tak boleh, yang bukan tak boleh, yang sepatutnya ditonjolkan tapi tidak ditonjolkan. Yang ditonjolkan adalah yang perkara-perkara biasa ataupun persembahan biasa yang boleh dilakukan oleh budak sekolah sekalipun. Jadi sayanglah sebab banyak sebenarnya kita kena explore, bukan saja budaya Sabah Sarawak itu sendiri, tapi budaya yang lebih exotic, macam menora, Mak Yong, wayang kulit tak ditonjolkan. Okey. Alright, kita pun bersembang tak sangka dah habis waktu, tetapi tak apa, mungkin kita tutup benda tu, walaupun kita ada ramai yang melihat kepada kepelbagaian ini adalah penting. Maknanya jika ada yang memberi komen kata kenapa tak ada tarian daripada Sabah dan Sarawak pada waktu itu, mungkin Anding ke sesiapa ke daripada Sabah dan Sarawak mungkin boleh membuat opening kepada sukan si akan datang ke atau apa-apa. Saya rasa nak buat. Okay, so saya beat. Okay, so mungkin kita boleh mungkin pelbagai input yang kita boleh dapatkan tadi, mungkin kita dapat sama-sama mungkin dapat
apa orang kata tambah baik kepada bagaimana kita melihat kepada persoalan identiti dan representasi orang Sabah dan juga Sarawak ini. Kita lupakan persengketaan. Janganlah cakap, oh kenapa tak ada bangsa aku, kenapa tak ada daripada Sabah dan Sarawak, tetapi sebaliknya kita melihat kita adalah sebagai satu Malaysia yang perlu kita fahami semua masyarakat di Sabah dan juga Sarawak, apa budaya yang ada untuk masyarakat Kadazan Dusun, apa yang ada untuk masyarakat Murut dan Rungus, baik Kedayan sendiri dan Iban, Dayak dan apa-apa yang ada di Malaysia, etnisiti yang kita ada di Malaysia, mungkin kita boleh sama-sama fahami. Kalau betul boleh kita pergi melancong ke negara luar untuk kita fahami diorang punya sejarah, why not untuk kita fahami sejarah kita, masyarakat kita, rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak, baik juga Sabah dan Sarawak untuk kita fahami rakan-rakan kita yang ada di Semenanjung. Mungkin sampai situ dulu. Terima kasih kepada Edinku yang juga pegawai kanan Institute of Strategic and International Studies dan juga pengasas pengarah pusaka, juga kepada Elika Paujin dan juga Anding Indrawani. Terima kasih atas kesudian kalian untuk bersama-sama kita dalam link Astro Awani dan juga live di Facebook Awani hari ini. Cukup Malaysiakah anda persoalan identiti dan representasi orang Sabah dan Sarawak? Kita harap kita dapat kupas isu ini dengan lebih baik dan mungkin kita akan dapat bekerjasama lagi di masa akan datang. Sekian daripada saya, Asim Hassan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.